Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama dengan saya, Kayo, dan kita sebuah jentera Ford Ranger. Alright, jadi baiklah, tanpa melengahkan masa, kita tak nak sembang panjang-panjang. Kat belakang ni anda boleh nampak ada jentera Ford Ranger warna hitam, besar gerabak. Tapi saya nak cerita pun saya tak reti. Macam biasa, saya akan invite owner dia. Bang, jom masuk. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. So bang, sihat bang Alhamdulillah. Jadi kalau korang dapat tengok, inilah owner dia, Abang Eddie. Okey. Abang Eddie. Kenalkan diri sikit. Okey, saya Eddie daripada Eddie Foto Video. Saya buat bisnes sambung juga macam Kayo, fotografi, videografi dan ada foto booth semualah. Alright, jadi bang, tanpa melengahkan masa kita nak cerita pasal kereta sebab ramai juga orang duk tanya pasal Ford Ranger ni. Okey. Ini lepas tu pula saya tengok kereta abang ni full lama. Dengar cerita masa keluar tu terus pergi Thailand. Saya beli dalam 3 hari lepas tu saya bawa pergi Thailand lah untuk modifikasi sedikit. Sebelum kita cerita part modifikasi tu, saya nak tanya sikit. Kereta ni model apa and dia spek apa? Okey, model mula-mula saya nak beli model, saya cari model untuk white truck. Okey, white truck 2.2 tapi tak ada keluar. Dia Mazda 2.2 memang tak ada keluar, cuma yang ada 3.2 sebab saya tak nak besar sangat. And then pada masa yang sama, dia tak promote 3.2 white truck, dia promote banyak 2.2. Okey, so model yang saya dapat ni ialah 2.2 XLT. Memang nak white truck lah, cuma problemnya white truck tu GCC tinggi 3.2 masih 3.2 dan saya banyak bawa barang-barang kamera saja. So tak perlu yang 3.2. Satu lagi sebab 3.2 dia punya road tax dia agak tinggi 2000 lebih. Okey, kejap lagi kita cerita pula pasal road tax dengan insurans dia berapa yang kat sini. Okey, masa beli ni kan, memang abang warna hitam ke abang cat lain ke macam ni? Okey, memang saya pilih warna hitam. Warna hitam sebab warna hitam ni dia orang kata dia lebih eksklusif dan nampak lebih garang. Garang betul tu. Sebab kalau pergi kat US banyak truck pun warna hitam. Adalah warna-warna fancy tu tapi jarang lah. Jarang ada. Bila cerita pasal pickup truck ni, memang abang cari pickup truck untuk beli ke macam mana? Okey, sebelum ni saya pakai CR-V. Okey, macam saya beritahu, bisnes saya pun banyak pada fotografi, videografi, so banyak bawa barang. Sebelum ni saya pakai CR-V, barang pun agak limited. Kadang-kadang saya buat fotografi, videografi dan foto booth. So barang tu sampai ke depan dah tak muat. At the same time, sebelum saya nak beli Ford Ranger, saya tengah reki untuk beli Audi Q5 atau Q7. So at the same time saya test drive dan bila masuk dalam dia sama juga sebiji macam Q5, dia lebih kecil sikit daripada CR-V. Lepas tu saya pergi ada shooting dekat Perlis, masa tu time banjir. Kereta saya pun sangkut. At the same time saya nampak banyak kereta-kereta 4-wheel drive. So saya punya staff dia saja saya angkat 4-wheel drive sebab senang. Macam contoh, macam kita tak tahu benda ni situasi, kadang-kadang banjir ke apa kan. Dari situ saya terfikir, okey tak apa, saya try test drive apa semua. So saya berminat dengan 4-wheel drive sebab dia mudah. Lagipun dia boleh letak banyak barang. Dia besar. Jadi memang abang nak kereta yang besar sebab memang untuk bawa barang lah semua. Kalau compare nak beli SUV lain, rasa pickup truck ni lagi kena dengan ciri-ciri yang abang nak. Sebab saya kadang lebih suka pergi ke outdoor, off-road. Sebab kadang kita nak ambil gambar yang berlainan daripada yang lain. Senang bawa customer sekali sumbat dalam. Senang. Betul. Kalau perasan kalau tengok abang Eddie punya gambar, dia punya tempat kalau buat portraiture outdoor apa semua, memang tempat lain macam rare dia. Orang lain pergi shoot dekat Semak Samun tepi Dewan je. Dia bawa pergi tempat rare lah memang. Itulah kelebihan lah. Dah berapa tahun dalam industri? Lama juga kan? Saya kalau ikutkan lebih dekat 20 tahun. Sebab saya tubuhkan company register 2004. Tapi benda sebelum tu memang dah start buat inilah fotografi. Jadi abang Eddie ni consider macam senior lah dalam industri. Saya pun banyak lah belajar dengan abang Eddie ni. Okey, so bang, kereta ni kenapa beli Ford Ranger instead of brand-brand lain? Navara ke? Dia lebih kurang dia ada lebih kurang 6 jenis kereta 4-wheel drive. Saya dah test kebanyakannya, saya dah test lebih kurang yang 5 lah. Saya test Ford Ranger, saya test Hilux, saya test Mitsubishi Triton, saya test Daihatsu. Lepas tu Nissan pun saya test apa semua. Bila saya test, satu lagi saya test ni, apa tu, Chevrolet. Chevrolet. Saya test yang tu. Bila saya test, kebanyakannya dari segi handling, 3 kereta yang saya suka. Dari segi handling, Ford Ranger,
lepas tu Mitsubishi Triton dan satu lagi Chevrolet. End of the day saya pilih Ford Ranger disebabkan bentuk dia. Bentuk, handling. Satu lagi saya banyak tengok orang banyak sekarang ni, dah ramai orang banyak pakai Ford Ranger sebab bentuk dia lebih garang, orang kata lebih cantik, dan banyak dia punya orang kata dia punya aksesori berbanding dengan model-model lain. Betul-betul, perasan juga. Itu antara faktor yang buatkan orang saya nak beli Ford Ranger sebab dia punya aksesori banyak dalam market. Macam Honda Civic lah, kenapa orang ramai beli Honda Civic? Sebab aksesori dalam market banyak gila kan. So itu antara faktor yang buat orang beli juga lah. Jadi kereta ni beli kat mana bang? Okey, kereta ni saya beli dekat, dulu dia punya showroom dekat Taman Melawati. So harga dia berapa? Harga masa saya beli tu dia bagi offer sebab saya tak tahu nak keluar model baru. Dia tak beritahu, saya tanya ada kodem nak model baru ke apa. Saya tak tahu, masa tu harga dia advertise dalam 120, saya tak ingat 123 macam tu. Tapi dia bagi rebate banyak. Dia bagi rebate dalam 10,000 sebab dia nak clearkan stok, saya tak tahu. At the same time, dia bagi maintenance pun 100,000. 10 kali untuk tukar minyak free, tak perlu bayar. Cara taktik dia lah. Saya tak tahu sebab saya tanya dia ada tak keluar white track baru ke apa, dia tak ada bagi tahu. Lepas saya yang agak tension, bila saya terima kereta ni dalam masa 2 minggu, keluar pula 2.2 white track. 2.2 white track? Yes. 2.0 tak keluar lagi masa tu kan? 2.0 tak keluar lagi. Itu yang saya agak galat, kecewa dan bertanya balik kepada salesman. Salesman kata dia tak tahu apa semua. Lepas keluar daripada tu, dalam 3 bulan keluar pula Raptor. Raptor. Ya. Dan selepas tu sebulan lepas tu keluar pula yang 2.0 turbo dengan 10 gear 10 speed. Ya. Gearbox. Jadinya ceritanya masa abang beli ni harga dia dah ada less apa semua. Abang nak deposit berapa? Bayar bulanan dia berapa? Okey. Ada juga orang tanya. Okey, faham. Macam saya sebenarnya deposit ni tak ada deposit sebab dia dah kau team. So maknanya yang dia dah bagi diskaun tu jadikan sebagai deposit. Oh, menarik. Uish. So bayar bulan dalam berapa? Bayar bulan ni saya dapat 1,250 selama 9 tahun saya buat lah. Okey sangat. Tapi kita nak pakai untuk berniaga semua okey sangat lah. Dia bawa barang 1,250 lah selama 9 tahun. Deposit tu sebab dia tolak daripada rebate apa semua, lebih kurang dalam 15,000 macam tu lah. Road tag dengan insurans berapa? Okey, road tag ni sebab saya ambil 2.2, road tag dia dalam dekat 600 lah, 500 lebih kat 600. Saya tak ingat, lebih kurang dalam 580 macam tu. 560. Insurans berapa? Kalau tak ada insurans ni kalau sebab tak ada lama kan. Ya. Saya tak ingat sebab saya tahu yang ada NCB tu dalam tak sampai 1,000. Tak sampai 1,000 lah. Kalau saya rasa dulu kalau beli tak ada kurang, tak ada NCB dah bukan dekat 3,000 dulu insurans dia sebab dia ikut harga kereta. Okey bang, seterusnya kita nak tanya pula pasal pemilikan awal-awal tu kita dah tanya. Macam mana beli kereta, apa semua beli kat mana. Sekarang kita nak cerita pasal modification. Okey. Apa modifikasi yang dah buat? Sebab saya tengok macam banyak gila dah buat ni. Antaranya apa yang abang dah buat? Okey, modifikasi yang pertama macam saya beritahu tadi, selepas saya dapat kereta lebih kurang 3 hari. Okey, sebab saya pergi Sabah dulu. Ada syuting kat sana. Lepas tu balik, selama 3 hari saya ambil. Saya terus bawa pergi ke Hat Yai. Sebab pada masa sama saya ada syuting dekat Alustar. Dan saya ada seorang kawan, dia memang selalu travel ke Thailand. Dia buat travel agency. So saya tanya dia, saya dapatkan daripada Google kedai-kedai yang tertentu dan dia tahu dan dia bawa saya dan dia boleh cakap bahasa Thailand, lagi senang. Masa pergi Thailand tu saya hanya beli aksesori yang di luar sajalah. Contoh dia macam fender depan. Lepas tu dulu sebelum saya tukar lampu ni dengan grill ni, saya ada beli grill lain. Itu semua banyak pada luaran lah. Sebab saya tak berani nak tukar sebiji ni sebab nanti kena bawa balik Malaysia, kena tax dan barang pun banyak nak bawa. Kena tax. Macam tu Sebab tu saya banyak beli yang modifikasi tambahan. Bukan tukar. Tukar cuma grill itu lagi. Saya bawa balik Malaysia pun saya suruh. Takut kena tax. Okey. Habis tu ni masuk video macam ni bang? Ni cerita tak, video. Masuk video ni sebab benda-benda ni semua kat Malaysia. Ini semua kat Malaysia lah. Jadi macam contoh kita nak tanya harga lah. Kalau macam contoh abang ingat tak harga-harga macam contoh apa ni, grill depan ni dengan yang ni, berapa harga dia? Okey, total yang saya dah spend semua dengan tayar dengan semua sekali lebih kurang 65,000. Untuk modifikasi luaran sajalah. Contoh yang macam ni, ini pun special sebab yang ni saya dapat pun tertentulah. Masa tu dekat Malaysia ada ada 2 saja. Dia punya bumper besi depan ni lah. Panggil bull bar lah.
Okey, ada dua saja. So yang ni dia brand dia M Sport BMW. Biasanya kat sini dia panggil option. Tapi ini special daripada Australia. Option dibuat khas untuk Australia. So bila tiba Australia, sana ada masalah sebab kopi punya dihantar balik ke Thailand dan Thailand bagi ke Malaysia dan ada dua saja. Jenis yang macam pumper jenis macam ni lah. Ada dua je kat Malaysia. Lepas tu kita orang beli lah Grab. Dengan kawan saya seorang lagi. Kira rare. Yang ni harga dia saya beli lebih kurang masa tu dekat RM5,000. Yang ni pun besi. Tulisan Ford pun besi. Biasa yang ni plastik, ni semua besi. Ini kalau terlanggar kereta depannya, kereta ni steady je kot. Pernah kena sebab kawan saya pernah. Kereta tu langgar kereta dia, kereta tu total loss. Kereta Azia total loss. Ya, dengan kereta ni memang macam badak dengan kereta lah dia. Total loss kereta tu. Lampu ni, kita start cerita pada depan dulu Okey, ni dalam RM5,000 lebih. Yang ini berapa? Yang ni sekali. Sekali Dia satu set. Satu set. Dia satu set. Dia datang dengan satu set. Cuma lampu ni tambahan lah. Macam lampu headlamp ni macam lampu Mustang. Lampu ni sebenarnya macam biasa, lampu standard dia macam biasalah. So saya tukar kepada lampu headlamp yang jenis Mustang punya lah, supaya nampak lebih menarik lah daripada yang lain. Yang ni saya bukan beli yang betul-betul original punya lah. Kalau original punya harga dia bukan RM5,000. Yang ni saya beli pun dalam harga lebih kurang dalam RM1,500 lah. Nice lah. In terms of look dia nampak cantik lah. Kualiti dia okey lah. Kualiti dia so far okey, tak ada masalah. Ni hood ni tukar bonnet ke, tambah hood ke? Yang ni tambah. Yang ni saya beli yang ni saya tambahan kat Thailand. Tambahan kat Thailand? Ya. Macam saya beritahu tadi, yang benda-benda sini semua tambahan, semua saya banyak buat kat Thailand. Yang ni berapa pula ni? Sekali dengan logo ni lah semua? Dia datang sekali yang ni. Yang ni warna merah ni saya buat kat Malaysia lah. Yang ni lebih kurang saya beli sebab benda dah lama. Dalam 700 lebih lah. Masa tu saya pergi Thailand memang totally baru. Balik berubah. Betul selalu orang pergi Thailand memang nak buat tukar jantina lah, buat gigi lah. Ni abang masuk, nasib baik buat kereta. Ni antena apa ni bang? Okey, ni antena radio lah. Memang saya ada ambil lesen untuk radio lah. Sebab kadang kita masuk hutan kan untuk berkomunikasi. So kadang lain tak ada, lain handphone. So kita menggunakan radio lagi mudah, radio amateur. Lepas saya beli ni, baru saya ambil lesen. Okey, ambil lesen berapa tu bang? Macam mana proses dia nak ambil lesen tu? Ambil lesen tu kena pergi ke saya tak pergi ke Suruhanjaya SKM macam tu. SKMM kot. SKMM. Pergi ke sana daftar dan kena pergi kursus, ada exam. Lepas lulus exam baru dapat. Lepas tu kena pilih kita punya number lah. Nama kita punya sign number. So berapa total cost nak installation radio ni? Okey, installation radio ni bergantung pada jenis radio dia. Lebih kurang dah RM1,000 lebih lah, tengok jenis. So nak tanya lagi, tadi kita cerita pasal lampu, bumper, bonnet, hood ni. Ni ada nampak lampu kecil-kecil ni apa benda bang? Function dia? Lampu ni spotlight. Spotlight. Okay. Spotlight semua. Yang tepi-tepi pun spotlight. Spotlight. Kenapa pasal lampu banyak ni bang? Okey, satu lagi cantik lah. Dan keduanya sebab saya kadang masuk ke off-road, masuk ke hutan. So kadang benda tu kita orang biasa pergi tengah malam. So memerlukan lampu yang terang. So kalau lampu terang ni tak nampak benda lain kat dalam hutan tu bang? Jangan cakap. Okey, so kita cerita kat depan. Tu lampu dekat atas tu. Lampu kat atas ni pun sama juga. Dia lampu warna oranye. Macam lori lah lebih kurang. Maknanya kalau kenderaan kecil, dia ingat ni macam kenderaan besar. So dia tahulah dia ke tepi lah. So inilah kita selalu cucuk kita depan ni, so ke tepi kat highway. Tengok kalau degil kan? High beam terus ni. Tu high beam terus. Silau. Kalau degil lah. Okay, so dekat depan ni apa lagi nak cerita? Macam ni semua dia memang datang sekali ke apa? Ni tambah winch. Okey. Berapa ni? Okey, winch kalau betul-betul harga dia tengok model. Ada yang model dia start daripada RM1,000 lebih lah dan sampai ke RM5,000, tengok jenis. Yang ni yang macam nafas tu. Tu belalai gajah tu. Air filter. Ya. Yalah, sebab nanti kalau kereta dia masuk air, dia start lah. Dia sampai ke atas boleh masuk. Sampai berapa boleh masuk air? Dia sampai air boleh gerak. Pernah masuk ke dalam? Tak pernah, nanti rosak dalam. Tapi pernah nampak tengok YouTube apa semua, memang sampai ke sini. Kereta-kereta biasanya yang bawa ni, yang masuk dalam air ni kereta-kereta yang orang kata second beli, yang memang masuk off-road. Kereta macam ini masuk habis semua enjin dalam elektronik. Dia sebenarnya sampai sini. Itulah baru nak tanya bila nak try.
tak berani try. Elektronik banyak. So kita dah settle cerita pasal kat depan apa semua ni. Kita nak cerita kat tepi pula pasal tayar. Okay, in terms of tayar, rim ada tukar tak? Rim dengan tayar? Okay, rim ada tukar. Saya tukar rim saiz yang sama. Sebab itu saya nak tukar saiz besar. Bila saya nak tukar saiz besar, dia kata Ford memberitahu bahawa bila saya tukar rim saiz besar, dia akan void warranty. Itulah masalah dia. Terus biar saya tukar saiz yang sama juga 16, tapi tayar tu saya upgrade besar. So kalau tayar upgrade besar tak void warranty? Itu tak tahulah. Boleh tukar balik tayar benda kecil. Cuma rim tu saya buat lebih lebar. Lebar lah. Saya ambil yang ni 10 JJ. Rim masa tukar tu berapa? Rim saja lebih kurang dekat 1,800 macam tu lah. 1,800. Okey. Tayar pula. Tayar tu sebelum ni kan macam tayar biasa kan, jenis tayar biasa. So sekarang ni tukar tayar jenis apa? Okey, original tayar dia silap saya 255. Dia punya kelebaran 225 lah. Maknanya 16, 25, 60. Okey, lepas tu saya tukar lagi tayar lain. Saya ni kali yang 3 lah saya tukar. Lepas tu saya tukar 285, lebar sikit. Lepas tu kena racun dengan geng-geng, saya tukar paling besar lagi, 315. So 315 ni saya kena lift sekurang-kurangnya. Tak boleh. Banyak benda yang saya kena buang sebab dia tak boleh masuk, tak boleh sumbat. Yang depan ni memang bakal berubah. Kalau tak akan berubah memang tak boleh masuk. Sangkut. So tayar tu tukar berapa bang harga dia? Okey, tayar ni sebiji saya ambil brand Toyo MT. Sebab MT dia nampak lagi ganas lah, bunga dia jarang lah. Dia punya sebiji ni saya beli lebih kurang campur dia punya pemasangan, balancing apa semua lebih kurang dalam 800. 800 lebih lah. 800 lebih sebiji. 800 lebih. Sebab ada kedai yang jual 900, tengok jenis kedai. Tengok kedai. Lepas tu saya tengok jelah kereta dah kena lift up kan. Tapi sebelum kita nak cerita pasal suspension dengan spring tu, keselesaan bila bawa kereta ni bila dah tukar tayar besar macam tu, bunga dia jarang-jarang macam mana bang? Tak ada bunyi wong-wong. Okey. Yang saya beritahu tadi, mula saya tukar yang kedua tayar brand saya tak ingat. So bunyi memang bunyi bising macam lori hantu. Memang tak selesa. Bawa dengar radio pun tak selesa, memang bunyi bising. Lepas tu suggestion, dengar banyak orang recommend dan kawan-kawan dari group recommend, suruh ambil Toyo made in Japan lah. So bunyi dia memang tak, sangat-sangat sedikit bunyi dia. So memang selesa. Sekarang kereta dia consider senyap dah lah. Senyap dan selesa, bila bawa pun dia lagi stabil. Bila cornering memang sedap. Dulu masa saya pakai tayar lama, turun daripada dekat Karak lagi ke Genting tu kan, kan banyak corner kan. Saya berani bawa 100 macam tu, bawa daripada 100 lah, sebab dia ada membuang sedikit. Tapi bila saya tukar tayar besar, lebar, tukar absorber baru, saya pernah bawa 14. Dekat cornering. Gila. Dia tak membuang. Serius lah? Serius. Tapi of course lah, walaupun kalau tukar tayar macam tu semua, bila pemanduan tu dia dibantu juga dengan sistem suspension dengan Ya. Okey. Abang pakai suspension apa? Spring apa? Okey, saya pakai absorber, saya pakai Bilstein. Bilstein dia German punya lah. German punya absorber. Sebab untuk 4-wheel drive ni banyak jenis. Kebanyakan daripada Australia. Okey, tapi disebabkan saya review dan recommend daripada kawan saya angkat Bilstein lah. Dia cuma dia mahal sikit daripada yang lain. Siap pasang semua lebih kurang 4,000. 4,000 spring dengan ya. Spring saja dengan suspension sekali. Kejap. Itu dia punya absorber saja. Absorber sahaja. Ya. Okay. Dia pasang. Spring saya beli spring King spring lah. King coil spring. So dia include sekali lah cost tu. Cost tu lebih kurang dengan spring lebih kurang dekat 5 lah. 5 lah total. Lepas tu memang improve banyak lah in terms of handling. Memang improve banyak. Sebab tu saya beritahu masa dekat highway nak pergi ke Karak, daripada yang lebih ikut tu saya boleh bawa 14. Sebelum ni nak bawa 90 pun 800 pun agak dia macam melayang sedikit. Dia akan tarik sedikit. Bila pakai yang original punya lah. Sebab tu bila saya bawa passenger sebelah itu hari, dia pun terperanjat. Dia kata, oh cantik handling. So kalau dah tukar tayar, tukar absorber semua ni, brake ada buat apa-apa lah? Yalah nak main corner semua kan? Brake tak ada lah. Brake masih okey lagi, tak ada masalah. Masih perform lah. Perform lagi. Alright, so kita dah cerita pasal tayar. So dekat tepi ada buat apa-apa tambahan? Ada side step ke apa ke? Ada side step. Saya pakai option.
option jugalah. Ya, brand banyak, saya punya banyak option lah. Harga side step berapa? Harga side step masa tu 1,800 lebih kurang. 1,800 1,800. Side step saja. Side step. Okey, macam saya beritahu tadi, yang ni fender ni semua sampai belakang ni saya buat kat Thailand. Okey. Macam saya beritahu, aksesori tambahan ni saya banyak buat kat Thailand. Okey, yang ni beli kat kedai aksesori je. Untuk mengelakkan cala. Sebab kita masuk hutan, pokok-pokok, batu-batu melenting-lenting untuk mengelakkan cala lah. Yang ni memang kena pakai. Kalau tak pakai, kena saman. Sebab tayar saya lebar. Dia terkeluar. Oh. Kena saman kalau kena saman JPJ. Sebab kalau tayar tu lebih daripada body Yes. Dia lebar, dia keluar 2 inci setengah kat 3 inci. Okey. Satu lagi, bila tak pakai, air akan keluar ke depan dan cepat kotor. Sebab dia kena pakai. Kena saman. Sebab ada kena, member sudah kena. Okey. Yang apa ni, untuk air filter punya scoop ni buat kat Malaysia juga? Ni buat kat Malaysia, yang biasa punya lah. Berapa harga? Yang ni tak ada lama sangat. Saya ambil yang biasa dulu. Sebab dia senang, dia masuk terus dalam ni. Sebab yang ada jenis yang saya nak beli tu dalam 1,000 lebih, dia kena tebuk. Saya tak nak tebuk. Yang ni dia masuk terus. Yang ni lebih kurang dalam bawah dekat 500 lah, bawah 500. Apa beza 500 dan 1,000 lebih tu sampai kat kata? Brand je lah. Ya, brand Australia. Function memang sama, tapi mungkin ada kelebihan dia sebab biasalah harga mahal kan. Betul. Kualiti lain lah. Kualiti dari segi dia punya ni lain sikit lah. Sekarang ni kita nak tanya pula pasal dekat bahagian belakang. So kalau dekat bahagian belakang tu, exhaust kita start pada bawah. Exhaust abang dah tukar ke? Ya, exhaust saya tukar. Saya pakai HKS. Berapa harga tu? Nak pasang, beli dengan setup semua? Lebih kurang dalam 1819 macam tu lah. 1,800 hingga 1,900. Buat kat mana? Saya banyak buat dekat kedai yang biasa saya buat beli ni semualah. Dekat dekat dengan Balakong. Oh, Balakong Andrew. Okay. Andrew kena share video ni, Andrew. Share video ni, Andrew. Sebab tu sebut nama kan. Okay. Lepas tu apa lagi yang buat kat belakang? Bag. Cover. Yang tu yang pertama saya cari. Yang pertama, betul lah. Sebab letak barang apa semua kan. Tapi selalunya cover kan ada banyak jenis kan. Ada yang jenis tinggi, ada yang boleh buka macam tu. Ada pakai jenis canvas. Ada yang jenis orang panggil panggil canopy, dia tutup terus tinggi. Yang tu saya tak minat sebab tak cantik kan. Dia ada banyak, dia ada yang jenis roller shutter. Okey, yang roller shutter dia air masuk. Ada sedikit air masuk sebab saya tak nak, kalau boleh saya nak cover semua. Yelah nak bawa barang kamera kan? Ada barang kamera, barang lain penting, yang lain baju ke apa nanti basah. Betul lah tu. So kalau yang macam itu cover tu dia punya buka macam ni, dia boleh buka. Okey, yang saya ambil ni dia buka 90 degrees. Semua dia boleh buka sampai ke atas. Dia boleh buka sampai ke atas semua. Okey. Berdiri. So nak buat kemah, camping pun boleh bagi kat situ. Harga berapa? Harga dia 2,000 lebih. 2,000 lebih. Exactly saya tak berfikir sebab benda ni. Modifikasi ni sebenarnya saya complete dalam masa, alhamdulillah, saya target saya setahun. Dalam tak sampai setahun semua complete masa beli. Nice. Memang saya target saya. Okey. Maknanya tahun 2000 sekarang 2020 kan. Sebelum tahun 2019 semua dah complete. Maknanya tahun bulan 2019 bulan 3 semua complete. Lepas tu dekat bahagian belakang tu lampu ada tukar? Lampu belakang ke? Lampu belakang ada. Ada tukar kan? Tukar LED lah kan? Kita tukar LED, lepas tu saya pasang macam sama juga bulba kat belakang. Okey. Dia ada lampu juga kat belakang tu. Dekat Option juga saya ambil. bulba belakang pun ada lampu juga kan? Ya. And then lampu belakang, tail lamp pun tukar juga LED punya. Yep. Berapa harga tu? Bulba dengan lampu? Bulba lebih kurang dalam 2,600. Okay. Saya beli tempat yang sama, option. Dengan Andrew. Lampu? Lampu lebih kurang dalam 600 lebih. 600 lebih. Ah. So kiranya bahagian dekat luaran ni kita macam dah cerita habis. Saya dah tanya abang, ada kod-kod kita tertinggal ke? Tak ada apalah. Tak ada apa. Aksesori tambahan sajalah. Tambahan lah. Cuma saya nak beritahu tempat yang paling jauh sekali mula-mula saya bawa bilik isi minyak mula-mula. Okay. Masa tu baru beli kan. Saya boleh pergi sampai ke Thailand. Sampai ke Hanya, atas sikit daripada Hanya itu Songkla ke apa saya tak ingat.
Okey. Yang ada tempat ikan apa patung ikan tu kan. Okey, ikan duyung. Dan saya bawa balik ke sini sampai ke Tapah baru saya isi minyak. Dia boleh pergi 1100 mula-mula. 1100 km mula-mula lah. Yelah, bawa pun perlahan. Masa tu mileage pun baru 100-200. Bawa perlahan dah 100 main kan. Dia boleh sampai, itu yang terperanjat, boleh pergi 1100 km. Tapi sekarang bila disebabkan tayar tukar berat-berat semua ni, dah tambah ni apa semua, cuma 550, separuh minyak. Dan dia tak boleh pergi laju boleh, cuma tak boleh selaju yang macam dulu lah. Dia berat. Cuma saya pasang panggil ECU, Toyo lah. Dia bantu. Dekat dalam ada buat apa-apa ni? Dekat dalam tukar apa-apa. saya belum buat lagi sebab saya masih ada waranti. Sebab rugi. Bila saya buat nanti takut ada wiring yang dibuat waranti void terus. I see. Sebab mileage saya baru 60,000. Ada lagi 40,000. Rugi. Sebab servis dia ni boleh tahan harga mahal sikit untuk Ford Ranger. Tak sama dengan kereta-kereta lain. Okey. Biasa kalau servis yang kalau tak ada dapat free servis tu biasa dalam berapa? Okey, apa yang saya dengar daripada grup apa semua dan saya tanya, servis ni kalau biasa-biasa servis pun tak habis daripada kalau pergi kat Ford Ranger lebih kurang 700, 800. Yes. 700. Sebab dia pakai dua minyak hitam. Lotong. Okey, model. Dia lebih mahal sikit daripada kereta four wheel drive yang lain. Yalah, sebab tu orang kata Ford Ranger kereta orang kaya. Tak adalah kaya, cuma selesa lah, cantik sikit lah. Dia manja sikit. So kalau in terms of cost lain macam maintenance tu abang tahu tak? Macam gear oil je ke, belting ke, spark plug ke, tahu tak? At least lah. Yang tu saya kurang pasti sebab saya tak pernah tukar. Sebab sekarang ni Ford Ranger bagi saya setahun. Bukan setahun, sorry. 100,000. For the next 5 years? Ya. Which one comes Ya, first ya. Okay. So kalau nak jawab pasal berapa cost maintenance, tukar minyak hitam semua mungkin susah lah kot nak jawab. Tapi yang tu saya tahulah. Sebab yang tu saya tahu. Yang untuk basic yang saya beritahu tadi 700. Kalau biasanya kalau tukar semua dah bukan 1,000 lebih kat 2,000. Itu major lah. Ya lebih kurang. Kalau major, itu ni kawan saya buat dah bukan dekat 2,000 lebih, 3,000. Macam bela kita Continental lah ni. Dia mahal sikit. Tapi sebab ni Continental. American. Ada apa lagi nak cerita in terms of cost pemilikan lain? Macam contoh tadi abang dah cerita pasal minyak dia jimat gila apa semua kan. In terms of keselesaan tadi pun abang dah cerita selesa. Lagi apa lagi abang nak share pengalaman yang best lah dengan kereta ni? Okey, pengalaman yang share dia berbeza bila bawa kereta kan. Tapi untuk model yang baru, okey, dia rasa selesa macam kita bawa kereta. Okey. Sama macam sebiji kita. Dulu orang kata, alah kita bawa pickup ni macam tak selesa macam bawa lori kan. Tapi bila saya bawa untuk Ford Ranger ni memang selesa macam kereta sebiji. Dari segi handling, duduk pun selesa dan luas tempat dia. Dan dia mudah lah. Macam saya beritahu. Nak bawa ke mana pun mudah. Cuma parking tu ada masalah sikit lah. Macam parking, saya nak parking ni kadang-kadang pernah sangkut ke atas, hampir-hampir sangkut. Nak keluar daripada hotel pun bergesil. Sebab dah buat tinggi lah apalah. Ya, tayar pun dah lebar. Ada setengah tempat tak boleh masuk. Macam-macam kompleks, shopping kompleks yang lama tu agak susah sikit nak masuk. Kereta macam ni kena pergi shopping kompleks baru bang. Kena pergi shopping. Ada juga kompleks shopping baru. Itu hari pernah masuk. Sangkut juga. Okey, mall mana tu sangkut? Kita kena beritahu kat orang. Okey, kalau abang memang tak boleh masuk langsung. Sebab dia rendah. Midberry pun cukup-cukup. Cukup-cukup. Ada banyak lah. Macam Melawar Timur selesa. So setakat ni saja kita tanya pasal kereta. So anda kata kalau dia orang nak tanya, nak contact abang kan, nak tanya pasal foto video ke ataupun nak tanya pasal kereta, dekat mana viewer ni boleh cari abang? Okey, boleh call saya 013-391-3102 ataupun call nombor telefon hotline office 010-400-3102 ataupun pergi ke Facebook saya lah, Edi Foto Video, ataupun IG Edi Foto Video. Itu untuk dapatkan servis foto video lah kalau tiba nak tanya. Boleh tanya sebab dalam tu general lah, apa-apa lah. Boleh tanya, tak ada masalah. Okay. Single lagi ke? Dah kahwin lah? Dah kahwin. Dah kahwin dah. Anak seorang. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang setia menonton. Terima kasih juga Abang Edi sebab sudi sama-sama bersama dengan kita orang hari ini. Jadi kepada anda, pastikan anda subscribe channel ni, tekan like button dan komen apa saja yang anda nak tanya. Dan pastikan anda share video ni kepada kawan-kawan anda yang rasa nak beli Ford Ranger ataupun anda sendiri minat Ford Ranger. Share dekat dalam grup dan supaya lebih ramai orang dapat tahu tentang kereta Ford Ranger dan apa modifikasi yang boleh dibuat.
Jadi apa pun, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.